mana di dalam hidup kita ni, kita bukan hanya hidup dengan satu bangsa manusia saja. Sebab kita memang berjiran dengan bangsa-bangsa, contohnya seperti bangsa jin. Seperti yang termaktub di dalam Al-Quran, jin ini terbagi dalam dua golongan, iaitu satu golongan jin Islam, yang satu golongan jin yang ingkar kepada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di mana di dalam cerita ini juga berkaitan dengan jin, iaitu jin Islam yang telah merasuki salah seorang daripada murid madrasah ataupun sekolah pondok ya guys ya. Dan bila mana dia dah kena rasuk, dia boleh menghafal Al-Quran dalam satu hari, 30 juzuk lah guys, dalam satu hari. So kalau korang nak tahu macam mana ceritanya, jom layan cerita Awi sampai habis. InsyaAllah Awi akan ceritakan dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk korang semua. Okay guys, sebelumnya aku ingin mengucapkan Happy New Year untuk korang semua. Semoga di tahun 2022 ini kita dapat mencapai apa yang telah kita cita-citakan, dan semoga usaha-usaha kita semua diberi hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu Taala. Jadi sempena tahun baru ni, Awi nak mengongsikan lagi kisah, di mana kisah ini Awi dapatkan dari seorang kawan. Yang kawan Awi ni dapatkan cerita ni pula dari kawan dia, di mana kawan dia ni berasal daripada UK Utara, yang telah mengongsikan pengalaman dia masuki satu madrasah ataupun sekolah pondok ya guys ya, di tahun 90-an. Dan di situ juga ada satu kejadian yang menyeramkan yang akan Awi ceritakan selepas ini. So tanpa buang masa lagi guys, jom kita ke ceritanya. Satu, kejadian ini berlaku di tahun 90-an. Yang mempunyai cerita ini, okey, kita bagi nama dia Imran lah ya. Kita bagi nama dia Imran. Dan Imran ini adalah salah seorang berbangsa Bangladesh, tapi dia ni menetap di UK Utara tersebut guys. Di mana di sana di zaman itu para remaja-remaja kebanyakan akan dimasukkan dalam satu sekolah madrasah ataupun sekolah pondok, di mana anak-anak yang berbangsa Bangladesh, Pakistan, India maupun Sri Lanka yang tinggal di UK Utara itu, para ibu-ibu diorang ni, para mak-mak ni akan memasukkan anak-anak ni ke dalam satu madrasah atau sekolah pondok di sana. Dan untuk pengetahuan guys-guys semua, di mana madrasah tersebut adalah bekas bangunan ataupun kamp tentera udara British. Bangunan tersebut sangatlah luas guys, dan terbagi pada dua bahagian, iaitu dipanggil sayap timur dan sayap barat. Jadi guys, di mana grup Imran ni dengan remaja-remaja lainnya adalah batch pertama ataupun batch yang mula-mula masuk ke madrasah tersebut. Jadi di mana batch pertama ini hanya ada lebih kurang dalam 40 orang. Dan di dalam bangunan itu guys mempunyai 120 bilik. Korang bayangkan berapa luas tempat tu. Dan di dalam 120 bilik tu mereka hanya menggunakan 7 bilik sahaja untuk 6 orang per bilik. Jadi satu bilik tu ada 6 orang lah, diorang berkongsi lah dalam tu. Jadi bila mana diorang dah mula masuk dekat madrasah tu, diorang mengikuti satu syekh inilah dan ustaz-ustaznya untuk mengajar diorang di keseharian diorang di sana. Bersambung dengan itu, bila mana diorang dah mula masuk ke dalam madrasah, itu sahaja diorang ni telah diberi amaran keras supaya tidak pergi ke sayap barat. Tapi tak diberitahulah kenapa tak boleh pergi ke sayap barat tu. Cuma diorang dilarang je lah, korang anak-anak jangan ada yang pergi ke sayap barat, kita stay dekat sini saja di sayap timur ini, jangan ada yang pergi sana. Tapi macam yang kita tahulah, dari dulu sampailah sekarang, yang namanya kanak-kanak ataupun remaja-remaja ni makin dikatakan jangan, makin lagi dia nak pergi kan. So bila mana dah diberi amaran tu, adalah lebih kurang 8 orang budak-budak ni
di kala itu bercadang nak pergi kat sana. So diorang ni dengan 88 ni pergilah ke sana dengan bergandeng tangan lah, tangan ke tangan, siku ke siku macam tu, pergi ke sana. Hoi diorang pergi ke sana guys. Bila dah sampai kat sana, korang nak tahu apa yang diorang lalui? Apa yang diorang lalui ialah bila sesampainya diorang ke dalam sayap barat tersebut, semua pintu bilik dan pintu-pintu lainnya, tingkap ke apa yang ada dekat sana, diorang banging sendiri, macam terbuka tertutup sendiri. Pom budak-budak ni pun dengan segala ketakutan berlari guys, tapi tangan masih lagi berpaut ni dengan satu sama lainnya. Sambil berlari diorang membaca ayat-ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sambil berlari Allahu akbar, berlari-lari balik ke sayap timur. Bila diorang dah balik tu, diorang pun tak adalah cakap apa-apa, takut kena marah dengan prinsipal diorang. Tapi untuk pengetahuan korang juga, ada salah seorang budak yang berada di madrasah itu yang kita beri nama Husin. Jadi Husin ni guys adalah salah seorang pelajar di tahun itu, di batch itu, yang mempunyai satu karakter yang orang kata super nerd gila lah. Di mana dia kalau berjalan pun dia tengok bawah, dan dia seorang yang pendiam, tak banyak cakap, dan orang kata nerd lah. Bentuk dia tu memang super nerd gila. Jadi bila dia dah macam tu, dia dengarlah kawan-kawan yang ni bercerita satu sama lain yang aku baru dari sana hari semalam tu gini. Dia ceritalah kan. Bila mana guys, budak yang nerd ini yang kita bagi nama Husin tadi ni mendengar, dan dia pun mencuba pergi sendiri ke sana. Korang nak tahu, dia pergi sendiri dekat tempat sayap barat tersebut. Bila dia dah pergi, dia pun jalan dengan jalan tertunduk-tunduk. Dan diceritakan juga Husin ini kira hafalan dia paling rendah daripada murid yang lain. Dia ni hanya menghafal 1 juz dari 30 juzuk Al-Quran itu. Dan dia ni tak boleh berbahasa Arab, tak boleh bahasa Inggeris, tak boleh bahasa lain selain bahasa Bangladesh. Jadi bila mana dia dah memutuskan untuk pergi ke sana, dia pergilah bersorangan. Adalah beberapa orang yang nampak dia ni pergi ke sana, tahu guys. Bila dia dah pergi, korang nak tahu, dia balik aja dari sana guys, ada satu perubahan yang terjadi pada Husin ini, di mana perubahan yang ketara daripada Husin ni setelah baliknya daripada sayap barat tu ialah dia berjalan dengan mendada, dengan penuh confident bercakap dengan kawan-kawannya. Dan macam yang Awi ceritakan tadi, dia tak boleh berbahasa Arab, dia tak boleh bahasa lain, dan kali ini dia boleh berbahasa Arab dengan sangat fasih guys. Jadi guys, sebaliknya dari sayap barat tu juga, Husin ni melakukan satu perkara di luar dugaan semua orang di kala itu, di mana dia mencukur rambutnya. Korang nak tahu, dia mencukur rambutnya separuh guys. Sini botak, yang sini rambut dia agak sebahu lah masa tu. So dia biarkan terjuntai, dan dia berjalan dengan confidentnya, dan memang bukan macam karakter dia sebelum ni. Jadi bila dia orang kawan-kawan ni, dia dah nampak karakter dia yang berubah tu, dia orang ni pun mengadukanlah kepada ustaz dia orang dekat sana. Dan ustaz tu pun datang menegur Husin ni. Bila dia dah tegur Husin ni, Husin kenapa buat macam ni, kenapa macam ni, dipersoalkan lah, memang tak cantik lah rambut macam ni. So ustaz tu ngajak dia untuk mencukur semua rambutnya, dan dia menyetujuinya. Bila dia dah cukur semua rambutnya, diorang pun beraktiviti macam biasa. So diorang Husin setakat ni nampak yang macam tu je perubahannya. Tapi guys, ada lagi perubahan lainnya guys, di mana keesokan harinya, lepas sarapan pagi, lepas breakfast ni, semua anak-anak murid ni macam kebiasaannya diorang akan masuk kelas, iaitu kelas hafalan Al-Quran lah kan. Dan di masa itulah guys, bila kawan-kawan ni semua sibuk menghafal, si Husin ni pun berdiri, membawa Alkitab, menghadap kepada guru dia. Lepas tu dia boleh cakap apa? Dia bagi kitab tu, dia cakap test me. Maksud dia uji aku, dia kata. Dah tu ustaz tu macam terpelongok lah tengok dia. Dia ni kenapa? Bukan main nampak macam tu lah kan. Sebab ustaz ni pun memang dah kenal dia ni, semua orang dah kenal dia ni memang paling slow lah dekat situ. Lepas tu dia dengan confident, test ni, dia kata. Lepas tu ustaz tu pun ambil lah kitab tu, cuba mengetes dia.
Di mana korang nak tahu kepelikan yang pertama, bila mana dia menyuruh ustaz tu test dia menggunakan bahasa Arab yang sangat fasih. Ustaz tu pun memang tercengang lah mula-mula. Cepat dia anak murid dia ni pandai, sedangkan sebelum ni memang dia paling slow. So ustaz tu pun test lah dia. Ustaz tu sebutkanlah macam contoh ya, surah At-Taubah. Dia pun baca lah. Dia pun baca lah macam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampailah habis. Lepas tu ustaz tu test lagi dia. Sambung surah Al-Waqi'ah ayat 14-15 contohlah ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala suri maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Lepas tu guys, ustaz tu sambung lagi. Dia contoh dia suruh surah Al-Mulk ayat 5. Dia pun dengan selamba lagi menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Lepas tu nanti dia disambung dia semua dia boleh jawab dengan selamba guys. Di mana selepas itu ustaz ni pun memang heran lah kan dengan apa yang dia hadap sekarang ni. Kenapa dia ni macam tiba-tiba boleh menghafal semua ayat yang dipertanyakan dengan dia dengan bahasa Arab yang sangat fasih. Dan kejadian itu mulanya memang diorang tak ambil berat sangat lah. Mungkin dia ni entah daripada dia dapat dari ilham dari Allah ke macam mana kan, tiba-tiba je dia boleh hafal. So ustaz ni pun kira dia pun happy lah yang Husin ni boleh membaca ataupun menghafal dengan sebegitu cepat dalam masa yang sangat singkat ni kan. So guys, tak lama dengan itu, lepas daripada kejadian itu, malamnya selepas makan malam, diorang ni semua nak masuk tidur guys. Bila diorang nak masuk tidur ke dalam bilik ni, tiba-tiba guys, budak-budak yang satu bilik dengan Husin ni berlari dekat bilik prinsipal diorang dan mengetuk-ngetuk pintu diorang dengan keadaan yang sangat cemas. Dia ketuk-ketuk, Ustaz Ustaz ni pun terbangun lah kan guys. Ada apa? Kenapa? Ustaz ni pun bertanya. Dia kata, dalam bilik. Dia cakap, jin. Dia cakap macam tu guys. Lepas tu ustaz ni pun dengan segera melajukan langkahnya pergi ke bilik. Sampainya di bilik, dia hanya melihat yang Husin ni tadi tengah tertidur dengan lenanya. So ustaz ni pun tak ada fikir apa, dia pun balik. Dah tak ada dia cakap. Selepas itu budak-budak pun masuklah balik ke bilik untuk tidurlah ke katil diorang masing-masing. Di mana bila diorang tengah tidur, tak berapa minit tu, selang dalam 10 minit macam tu guys, budak-budak ni pun berlari lagi dekat bilik ustaz tu, prinsipal dia tu, sambil ketuk-ketuk lagi, Ustaz ni pun terbangun. Ada apa? Lepas tu budak-budak tu pun semua serentak cakap, jin. Ustaz ni pun berlari lagi pergi ke bilik di mana bilik yang Husin duduk tu. Dia tengok Husin pun masih tidur dengan lena. So ustaz ni pun macam, kenapa korang ni? Tak ada apa-apa, dah semua dah clear. Dan berlaku kejadian yang sama sekali lagi guys. Dan selepas itu ustaz ni pun dah cakap semua dah tak ada apa-apa, tidur baca doa, dah tak ada apa-apa berlaku. Dan berselang berapa minit kemudian guys, budak-budak ni sekali lagi mengetuk pintu prinsipalnya ni, pintu bilik prinsipalnya ni dengan keadaan yang sangat panik. Sehingga ustaz ni tu terus berlari, tak tanya apa lagi, berlari ke bilik di mana Husin itu berada tadi. Korang nak tahu apa yang dia nampak guys? Dia mendengar bunyi gesekan kuku pada dinding, macam tu lah kan, macam yang korang dapat bayangkan. Lepas tu, dan dia dengar satu suara yang menyebut sambil menggesek ni guys ya, remang guys. Lepas tu kan guys, bila dah tengok macam tu, ustaz ni pun cuba menenangkan budak-budak yang lain lah, pada para murid-murid yang lain ni. Dan kejadian itu berlaku sampai ke pagi harinya guys. Bila dah pagi harinya ni, ustaz ni pun terus membuat laporan atau mereport lah dekat Maulana Syekh diorang, di mana Syekh ini pun cubalah pergi berjumpa dengan Husin ni tadi. Bila dia berjumpa dengan Husin, dia cubalah ruqyah. Bila Syekh ini meruqyah Husin, di saat itu Husin pun membalas atau menyambung ayat yang dibacakan oleh Syekh ni tadi.
Heran tak heran korang? Lepas tu bila dia dah sambung menyambung, Syekh ni pun cubalah buat solat-solat hajat, solat-solat malam lah, solat-solat sunat lainnya untuk mendapatkan petunjuk. Di mana bila Syekh ni dah mula mendapatkan satu firasah yang mana dia pergi ke sayap yang barat tadi ni, dan dia dah pergi ke sayap barat tu, dan dia dapat tahu dekat sana ada satu kumpulan keluarga jin, guys. Dengar kan? Jadi yang bertempat di sayap barat tadi ni, bila mana dia dah ambil tahu semua tu, dia pun menganjurkan kepada si prinsipal ni tadi untuk mengantarkan Husin ni untuk balik ke kampungnya. Gimana Syekh ni mengatakan keluarga daripada keturunan jin ni tadi, dia akan tinggal di situ hanya untuk beberapa lama lah, untuk mungkin seminggu, 2 minggu ataupun sebulan, tak lama lah. So kita hantarkan Husin ni balik ke kampungnya selama sebulan. Dia kata tunggu nanti dia orang ni, yang para keluarga yang dekat sayap barat ni tadi, dia akan berhijrah lagi lah, dia nak pergi pindah tempat lain lah. Yang masuk ke dalam si Husin ini tadi diketahui ialah sebangsa jin yang muda lah, macam kanak-kanak lah. So dia ni nakal-nakal sikit lah, suka mengacau kan. Jadi dia akan balik kepada kepangkuan keluarganya bila dah masanya tiba. So bila mana si Husin ni tadi dah diletak di kampung tadi ni, guys, selama sebulan tiba-tiba Husin ni memang ada perubahan, guys. Nyatanya Husin ini telah berubah seperti Husin yang sebelumnya. Jadi bila dia dah sebulan dibawa baliklah ke madrasah tersebut, Husin ini pun kembali macam normal, macam yang Husin sebelum ini. Di mana dia akan berjalan tunduk, tengok ke bawah. Lepas tu tak banyak cakap, hafalan ni memang sangat slow, dan tak boleh berbahasa Arab maupun bahasa lainnya kecuali bahasa Bangladesh. Jadi guys, sampai di sini dulu, itulah cerita yang ingin Awi kongsikan sebenarnya tahun baru ni. So di sini Awi nak berkongsi juga the moral of the story-nya. Di dalam dunia ni kan guys, kita ni macam yang kita tahu, bangsa-bangsa jin ini dia ada terbagi dua jin, iaitu jin Islam maupun jin kafir. Jadi walaupun kita menghafal Al-Quran, itu tidak menjamin untuk kita untuk tidak dirasuki oleh bangsa-bangsa yang sedemikian lah. Tapi di mana kalau kita menghafal dan mendekatkan diri kepada Allah, insya-Allah kita akan diberi lindungan. Kadang kita membaca 1-2 ayat yang power macam surah 3 Kul, ataupun kita membaca surah Ayatul Kursi, dah mencukupi. Sebab apa? Yang kat dalam ni kita kena menjaga kita punya hubungan lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So itu saja dari Awi untuk hari ini. Jumpa lagi di next video Awi, guys. Dan Awi nak mengucapkan ribuan terima kasih yang dah support Awi sejauh ini, yang dah menunggu video-video Awi. Awi ucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua. Dan jumpa lagi di next video Awi ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Santuy.